Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, saudara Nabi bersama hadirin Syarudin, siapa pendengar ini mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-20. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. Maksudnya demikianlah, pada hari kamu dihadapkan ke neraka, kamu telah menghabiskan yang sebaik-baik dalam kehidupan dunia kamu dan kamu telah bersenang-lenang padanya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan seksa yang menghinakan kerana kamu telah menyombongkan diri di bumi tanpa hak dan kerana kamu telah melakukan kefasikan. Inilah dia balasan kepada mereka yang ingkar kepada perintah Allah SWT dahulu di dunia, menggunakan segala nikmat Allah bukan untuk tujuan mensyukurinya, tapi untuk menjadikan lebih ingkar pada Allah SWT. Jadi semua pihak diingatkan tentang apa yang akan dialami ke akhirat. Allah bagai mengingatkan mereka, ingatkanlah tentang apa yang akan kamu lalui di akhirat, dan ingatkan juga tentang hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka sehingga mereka merasakan kepanasannya. Kemudian dikatakan kepada mereka sebelum dimasukkan ke neraka itu, kamu telah menghabiskan apa yang kamu anggap baik-baik, yang kamu nikmati, kelazatan jasmani, segala bentuk maksiat kamu lakukan, panggilan syahwat, nafsu, semua kamu jadikan tujuan hidup, mengabaikan ketetapan perintah kami. Dan kamu juga telah bersenang-senang dengan kelazatan-kelazatan yang rendah itu, kerana akhirat lebih tinggi. Maka kelazatan dunia ni dianggap dunia, tuan-tuan, rendah. Jadi pada hari itu kamu akan dibalas dengan seksa yang menghinakan kerana kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan alasan yang benar, dan kerana kamu sejak semula jadi lagi terus-menerus melakukan perkara kefasikan. Kamu keluar daripada landasan ajaran agama yang telah kami tetapkan. Jadi apa yang disampaikan kepada para penerhaka ni, tuan-tuan, di samping menjadi siksaan batin buat mereka, ia juga menjadi bukti bahawa Allah SWT tidak pernah sama sekali nak menganiaya mereka. Dulu kat dunia mereka telah pun menikmati segala bentuk habuan tersebut dalam keadaan derhaka. Allah tak pernah pun cabut nikmat yang mereka lalui itu, yang mereka dapatkan itu. Allah tak pernah zalim pada mereka. Mereka nak berlayar kat lautan dengan kapal yang paling mahal, berlayarlah. Kamu nak miliki jet peribadi sendiri yang paling hebat dalam dunia, milikilah. Tak pernah Allah SWT jatuhkan kapal terbang kamu. Kamu dapat menikmati segala-galanya. Kerana buat rumah di puncak-puncak bukit, dapat pandangan yang hebat daripada dunia yang Allah jadikan, silakan. Allah tidak pernah zalim pada kamu. Semua yang telah kamu nikmati. Yang lebih zalim daripada itu, nak melakukan syahwat, ikut syahwat, nak bertukar-tukar perempuan kerana wang yang banyak, lakukan. Tuan yang mulia kat sekalian, maknanya semua bentuk keindahan hidup dunia itu dia akan sirna, dia akan hilang. Sebab bila para ulama menghuraikan perkataan tayyibatikum ni dalam membawa maksud yang berbagai. Masa muda, masa sihat, masa kekuatan, berbagai bentuk nikmat yang kamu rasai. Sebab beribadah pada waktu zaman muda lebih besar rendahnya di sisi Allah daripada beribadah pada waktu tua. Waktu muda ni kekangan, tarikan untuk melakukan perkara-perkara yang menuruti syahwat ni banyak.
tapi seseorang itu dapat menundukkan syahwatnya untuk hadir ke majlis ilmu, untuk sembahyang malam, untuk berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan dakwah, walaupun waktu muda ni lah waktu dia nak enjoy, tapi tidak. Ini sebab Allah gambarkan kat sini tuan-tuan, lagi banyak tarikan tersebut kita dapat mengatasinya, lebih banyak pahala yang diperuntukkan oleh Allah SWT. Telah kita jelaskan sebelum ni, Sayyidina Umar adalah seorang yang sangat memahami ayat Allah SWT, termasuk ayat ini ke peringkat Sayyidina Umar minta segelas air untuk minum, tapi bila air itu siap saja untuk beliau minum, tiba-tiba terlintas dalam fikirannya ayat ini tuan-tuan. Teringat dia kepada ayat ini bahawa Allah SWT akan mengatakan kepada orang yang dunia dahulu dia enjoy habis-habisan, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Tak jadi minum tuan-tuan, walaupun ayat ni bukan ditujukan kepadanya. Sayyidina Umar ni memang baca ayat-ayat yang bentuk tarhib macam ni, amaran, dia rasa ditujukan untuk dia, seolah-olah neraka tu diciptakan untuk dia seorang. Ini level iman yang sangat tinggi tuan-tuan. Terlintas dalam fikirannya, air itu tak jadi nak diminum. Saya tak maulah menangguhkan kelazatan ini, saya nak tangguhkan kelazatan ini, nikmat dunia ini, supaya tidak akan habis kelazatan ini bila berada ke akhirat kelak. Tapi kalau sekarang saya sudah menikmatinya, saya bimbang ke akhirat besok tiada lagi ruang untuk saya menikmatinya. Tengok, nampak tuan-tuan, ini adalah kefahaman Sayyidina Umar. Kita tak semestinya kena ikut seperti ini, tapi nak cerita level iman Sayyidina Umar ni yang begitu tinggi, menyebabkan dia rasa takut kalau sebarang bentuk apa yang dikecapi di dunia, nikmati di dunia ini akan menghalang beliau daripada menikmatinya ke akhirat kelak. Padahal ke akhirat lah kita sangat memerlukan nikmat-nikmat ini. Kalau tak, kita masuk neraka tuan-tuan. Kat dunia ni kalau kita miskin, boleh pinjam duit kat orang, boleh usaha juga untuk keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Tapi kalau ke akhirat, amalan kita kurang tuan-tuan, tak ada usaha untuk dilakukan lagi bagi recoup balik semula kekurangan tersebut. Takkan mungkin tuan-tuan, takkan mungkin. Ya Allah, kembali ke dunia nak bekerja sekejap, nak beramal saleh, nak berzikir walaupun sepatah, tak ada peluang dah. Jadi dah habis. Sayyidina Umar perhatian, takut sekiranya nikmat yang dilalui di dunia ini menghalangnya untuk diberi sedemikian di akhirat kelak. Ini dia kedudukan iman yang sangat tinggi. Sebab tuan-tuan yang dimiliki kasihan, dalam buku Rasul Mulia ditanyakan keinginan atau keperluan pada bab yang ketiga. Sayyidina Umar ni setiap kali dia melihat ada saja komennya yang menampakkan kematangan berfikirnya dan menambah iman bagi orang mendengar. Dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad, satu hari Sayyidina Umar berjumpa dengan Jabir bin Abdullah yang sedang bawa daging dia pulang di pasar. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah engkau bawa itu wahai Jabir? Jawapan Jabir, daging. Saya belinya sebab ingin makan daging. Sayyidina Umar bertanya padanya, apakah setiap kali engkau inginkan sesuatu engkau membelinya? Ini sebab Sayyidina Umar ni digelar sebagai Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq tuan-tuan? Seorang yang sangat pandai memisahkan antara kebenaran dan kebatilan dengan teliti. Jadi ucapan baginda ni sangat tepat untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Sayyidina Umar mengajar kita dalam hidup untuk tidak menjadikan keinginan sebagai asas kita nak consume sesuatu, kita nak lakukan sesuatu, tapi mestilah berlandaskan kepada keperluan. Kerana keinginan ni tuan-tuan hakikatnya adalah nafsu yang tidak ada batasannya. Setiap kali dia beri, dia akan minta yang lain. Begitulah seterusnya. Bila dituruti, dia akan menyerumuskan kita dalam banyak perkara pembaziran. Tapi kalau asasnya keperluan, maka akal yang akan buat keputusan. Nampak tak tuan-tuan? Akal akan milih benda yang penting, mana yang tak penting, tak tepi. Siapa yang berpegang kepada asas keperluan ini dengan menggunakan akal sebagai yardsticknya, benchmarknya, maka dapat mengawal perbelanjaannya dengan baik, selamat daripada sebarang bentuk pembaziran. Ya Allah, hebatnya fiqh Sayyidina Umar tuan-tuan, dan kisah yang dikemukakan ini sungguhnya tidak terhitung ajaran Islam yang mengajar kita untuk membangkang keinginan nafsu ni. Kerana lagi diikut, lagi dia akan tidak puas. Nampak tuan-tuan? Jadi membangkang, melawan keinginan nafsu ni merupakan satu pembuktian akidah yang sangat kuat. Kita seolah-olah menegaskan di depan Allah SWT, di depan semua makhluk, bahawa tidak ada yang layak kita taati melainkan Allah SWT. Itu sebab Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau ni berkata, tidak ada, Allah tidak disembah dengan satu amalan lebih baik daripada mengekang keinginan nafsu. Tuan-tuan hati dan dikasihi Allah sekalian,
Jadi inilah dia keadaan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, memahami, mengajar kita untuk faham tayyibatikum. Tayyibat maknanya benda-benda yang baik. Waktu nafsu syahwat kita memuncak memerlukannya, tapi kita hendaklah didik diri kita kerana bimbang ke akhirat kelak. Kerana dunia ni yang telah kita nikmati habis-habisan, besok ke akhirat tiada lagi tempat untuk kita. Lebih patut lagi bila kita fikir dalam hal-hal benda yang haram. Kenapa nak buat benda yang haram? Memanglah menyeronokkan, tapi kesannya ke akhirat tuan-tuan, semuanya ditarik dari kamu, bahkan kamu diumbankan ke neraka. Kamu nak tak? Ini dia kefahaman mereka kepada adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kemudian masuk kepada ayat yang ke-21, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin 'azim. Qalu aji'tana lita'fikana 'an alihatina fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal 'ilmu indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika dia beri peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang beri peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sungguhnya aku bimbang akan ditimpa azab pada hari yang besar. Aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dan menyembah ilah-ilah kami? Maka datanglah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dia berkata, sungguhnya pengetahuan tentang perkara itu hanya terletak di sisi Allah SWT. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan bawanya, tetapi aku lihat kamu merupakan orang-orang yang bodoh. Walakinni arakum qauman tajhalun. Aku lihat kamu ni daripada kalangan orang yang bodoh. Ikhwati billah, Allah berfirman untuk menghiburkan Nabi Muhammad SAW dengan mengisahkan pendustaan yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Nabi kepada Nabi-Nabi mereka. Wadhkur akha 'adin, ingatlah saudara kaum Ad. Ini maksudkan di sini Nabi Hud. Allah mengutusnya kepada kaum Ad yang pertama. Mereka itu merupakan penghuni Al-Ahqaf, iaitu bukit-bukit pasir. Bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf ni tuan-tuan, kata jamak dari Hiqfun, iaitu bukit dari pasir. Seperti disebut oleh para ulama lughah, contohnya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ikrimah pula berkata bahawa Al-Ahqaf ini maksudnya gunung ataupun gua. Qatadah pula berkata bahawa yang dimaksudkan Ad ialah satu perkampungan di negara Yaman. Kaum Ad adalah orang yang biasa memanfaatkan padang pasir di dataran yang tinggi untuk menggunakan, jadikannya sebagai tempat penginapan mereka. Mereka juga disebut sebagai Ashir. Ashir, Shin, Ha, Ra. Khajibillah, dalam satu riwayat Ibn Majah menulis dalam sunannya, babun idza da'a falyabda' bi nafsihi. Bab pada menyatakan jika berdoa maka hendaklah mulakan untuk dirinya sendiri. Kemudian Ibn Majah pun, Imam Ibn Majah mencantumkan beberapa riwayat daripada Ibn Abbas berkata bahawa Rasulullah pernah bersabda, ya rahamunallahu wa akha 'adin, semoga Allah merahmati kita dan saudara kaum Ad, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Jadi firman Allah di sini, wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfi, sungguhnya telah terdahulu beberapa orang datang bawa peringatan sebelum dan sesudahnya, iaitu Allah telah mengutus para nabi untuk bawa berita gembira dan ancaman kepada penduduk negeri Ahqaf itu. Dan ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy, tapi mereka tidak mengambil pengajaran. Jadi sekarang lepas amalan tersebut dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhibur berlebih-lebihan di dunia, nanti akan mengakibatkan kamu susah ke akhirat. Kini Allah bawa kisah satu kaum yang telah dibinasakan. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini dan kuliah akan datang, apakah sejarah latar belakangnya. Dan inilah yang menjadi topik utama sehingga dinamakan surah ini dengan surah Al-Ahqaf, di mana tempat duduknya mereka ini. Kita akan bincang di kuliah akan datang.
Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.